Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu semula dalam YouTube channel Ustaz Aizat Ainur, dan kali ini kita bersama-sama dalam kelas pembelajaran maya subjek pendidikan Islam tahun 3. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan guru dan juga murid-murid yang menyokong atas inisiatif saya untuk mengadakan kelas pembelajaran maya pendidikan Islam ini. Dan tak lupa kepada semua rakan-rakan guru yang berkongsikan video ini di seluruh Malaysia, terutamanya sahabat saya dan rakan guru dari Sabah yang menonton dan juga berkongsikan video pembelajaran maya ini di Tuaran Sabah dan juga di Kudat Sabah. Dan tak lupa juga kepada murid-murid Ustaz yang lama tak jumpa, iaitu murid-murid daripada SK Kumpulan Durian Daun. Okey, untuk hari ini kita akan belajar 3 bahagian. Yang pertama, bahagian Al-Quran berkaitan dengan hafazan surah Al-Asr. Untuk makluman, minggu lepas kita dah belajar bacaan surah Al-Asr. Kemudian kita akan belajar mengenai bahagian adab, iaitu menuntut ilmu. Bahagian adab menuntut ilmu. Yang ketiga, bahagian yang ketiga kita akan belajar imbuhan apitan. Okey. Adik-adik di rumah boleh ambil buku teks pendidikan Islam. Okey. Semua boleh ambil buku teks pendidikan Islam. Kita akan buka yang pertama sekali, bahagian Al-Quran berkaitan dengan hafazan surah Al-Asr. Hafazan surah Al-Asr. Okey. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat. Ustaz kongsikan paparan surah Al-Asr ini bersama dengan adik-adik supaya adik-adik tahu di manakah buku surat. Okey. Buka muka surat 20, buku teks. Tajuk dia menghafaz. Ini tajuk dia menghafaz surah Al-Asr. Kita baca sama-sama, kemudian adik-adik di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh hafal surah ini. Okey. Sebelum tu Ustaz nak berkongsi dah sedikit pengalaman Ustaz dengan surah Al-Asr. Kita lihat surah ni seringkali dibaca oleh anak-anak kita, sedangkan zaman dahulu pun Ustaz sekolah agama, macam adik-adik di rumah, masa nak balik je, mesti kita akan amalkan surah ini. Kita akan baca dengan penuh semangat, menandakan kita akan pulang ke rumah. Okey. Maka kita akan bacakan surah ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Shad ini tebal, kemudian ra ni kita perlu bunyikan sebagai menghormati ketika waqaf. Jangan waqaf dekat huruf shad, waqaf pada huruf ra. Semula wal 'asr innal insana lafi khusr. Huruf ra ada bunyi. Jangan waqaf pada huruf sin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq.
wa tawassaw bis sabr. Waqaf pada huruf ra. Bis sabr. Bis sabr. Kalau kita waqaf huruf ba, kita akan jadi qalqalah kubra. Seperti bil haqq. Tapi kita waqaf pada ra, maka kita perlu baca wa tawassaw bis sabr. Okey. Seulang sekali lagi. InsyaAllah Ustaz doakan adik-adik dapat menghafaz surah ini dengan mudah. 3 ayat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus salih. Ustaz ulang semula. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di rumah ada telefon, boleh scan QR code ini dan lihat bacaan yang keluar, adik-adik boleh hafaz di rumah. Okey, selesai bahagian pertama, adik-adik boleh lihat ataupun ditonton video pembelajaran Ustaz sebelum ini yang berkaitan dengan surah Al-'Ashr. Okey, sekarang kita lihat bahagian yang kedua, iaitu bahagian adab. Bahagian kedua iaitu bahagian adab. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian adab yang kita dah belajar pada minggu lepas, yang Ustaz ingat kita dah belajar tentang pengertian. Pengertian fardu ain dan juga fardu kifayah. Hari ini kita nak ulang sedikit tentang dalil naqli. Dalil naqli yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Okey. Ustaz kongsikan paparan Ustaz dengan adik-adik di rumah. Okey. Cuba lihat pada muka surat 128. 128, ilmu, tajuk dia adalah ilmu dituntut. Ilmu dituntut, adab dipelihara. Ilmu dituntut, adab dipelihara. Adik-adik ni rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dari naqli. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam dalil naqli ini, adik-adik perlu dilihat kepada apakah yang ingin disampaikan menerusi dalil naqli ini. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu kepada seluruh umat Islam bahawasanya menuntut ilmu ini adalah fardu. Menuntut ilmu ini adalah fardu. Fardu ini macam kita solat fardu ni solat yang wajib. Maka menuntut ilmu dia adalah benda yang wajib. Kalau kita orang Islam, wajib menuntut ilmu. Sebab itu, yang kedua adalah setiap orang Islam. Nabi SAW tak kata menuntut ilmu ini adalah sekelompok saja. Tidak. Menuntut ilmu ini adalah wajib bagi setiap orang Islam. Mana mungkin bila kita dah mengucapkan syahadah, kita rasa diri kita tidak perlu belajar. Tidak. Perlu belajar berkaitan dengan bab ibadah yang di bawah bahagian fiqh. Bahagian fiqh, kita belajar tentang Al-Quran, baru kita menjadi seorang Islam, seorang orang Islam yang unggul, umat Islam yang terbaik, yang belajar dalam segala aspek. Nak jadi seperti ulama silam yang seorang yang pakar dalam bidang astronomi, pakar dalam bidang pembendahan, pakar dalam bidang matematik dan sebagainya. Yang itulah patut dicontohi oleh orang Islam pada hari ini. Baiklah adik-adik,
Kita lihat pada topik yang kedua, iaitu apakah ada adab dalam menuntut ilmu. Okey. Ustaz tahu ada anak murid Ustaz tak boleh nak baca Jawi. Ustaz bantu baca, adik-adik lihat tapak tangannya bergerak ini. Pada muka surat berapa? Muka surat 130. Okey. Perbualan di antara seorang cikgu, ustazah dengan anak muridnya. Okey, Ustaz bacakan. Tajuk dia baca dan amal. Berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Dia merupakan seorang yang sangat bersopan, santun. Okey. Sopan santun dan menghormati guru. Okey. Beliau juga menunjukkan kesungguhan menuntut ilmu di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Okey. Rahsia kejayaan beliau. Pertama, ikhlas. Dalam menuntut ilmu kita perlu ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan kita menuntut ilmu untuk mengejar pangkat, kedudukan ataupun kita menuntut ilmu semata-mata nak dapatkan A. Tidak. Jangan macam tu. Bila kita menuntut ilmu mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi, maka kita akan rasa kecewa jika kita gagal mendapatkannya. Yang kedua, sentiasa berdoa. Kita berdoa. Jika kita dalam keadaan yang sukar, kita berdoa kepada Allah. Baca Rabbi Yassir wa la tu'assir. Ataupun kita nak diri kita ni dilapangkan hati kita, dilapangkan minda kita dalam menjawab peperiksaan, dalam belajar. Macam sekarang adik-adik belajar di rumah, mungkin menghadapi masalah. Bacalah doa. Iaitu Allahumma ftah alaina hikmataka wa nunsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, sabar. Dalam belajar, dalam kita ingin berjaya, bukan terletak kepada kepandaian semata-mata, tetapi perlu ada sifat sabar. Orang berjaya, dia kena sabar. Orang memperolehi kejayaan, dia kena sabar. Yang keempat, menjaga masa. Kita duduk di rumah adik-adik, Ustaz faham. Banyak ujian, banyak godaan. Maka adik-adik perlu dalam menuntut ilmu perlu menjaga masa. Jika adik-adik nak belajar pendidikan Islam, letakkan masa 30 minit untuk menonton video Ustaz. Video pembelajaran Ustaz. 30 minit. Kemudian adik-adik buatlah kerja lain lepas tu. Jangan kita rasa diri kita bila duduk di rumah, tiada guru yang memahati, tiada rakan-rakan, kita buat suka kita. Belajar 5 minit, 20 minit kita main telefon. 20 minit kita tengok TV. Tidak. Itu bukanlah adab dalam menuntut ilmu yang terbaik. Okey. Nak tengok TV sekali-sekala bolehlah untuk release tension. Okey. Akhir sekali beliau yang dimasukkan ialah Muhammad Nabil bin Haji Muhammad, dipersilakan. Okey. Perbualan seterusnya di antara ni apa ni, wartawan ni. Wartawan dan juga adik Nabil. Okey. Tahniah atas kejayaan mendapat anugerah tokoh murid cemerlang tahun ini. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan lain? Dia menjawab, terima kasih, kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Dia bertanya, apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Maka Nabi menjawab, yang pertama, kepentingan dia adalah mudah memahami isi pelajaran. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Ketiga, bermotivasi untuk belajar. Keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kelima, disayangi guru dan rakan. Yang keenam, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berilmu, Allah akan angkat darjatnya di akhirat. Dan apakah doa dia yang boleh diamalkan? Ini doa yang saya bacakan tadi.
adik Nabi pun baca Allah muftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perkongsian. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai tajuk ini, adik-adik dah boleh buka buku aktiviti. Buku aktiviti tahun 3, adik-adik boleh buka bahagian untuk ilmu, adik-adik boleh buat. Kalau adik-adik ada buku aktiviti bawa balik, ini contoh Ustaz tunjukkan lah. Ini buku aktiviti tahun 1. Kalau siapa yang ada tahun 3, pastikan buku aktiviti tahun 3, buka bahagian adab di belakang. Adik-adik boleh buat aktiviti dan soalan yang terkandung dalam buku aktiviti masing-masing. Okey, sekarang kita lihat kepada bahagian yang ketiga, iaitu berkaitan dengan imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Okey, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, imbuhan apitan yang kita belajar pada hari ini adalah mim dengan kan. Me dan kan. Okey. Adik-adik tak perlu tengok dalam buku teks, tapi tak ada masalah. Cuma bolehlah kalau nak tengok untuk lihat kepada tajuk-tajuk sebelum ini, tak ada. Boleh juga. Okey. Ustaz nak tunjukkan pada adik-adik imbuhan apitan yang Ustaz jumpa, dan Ustaz besarkan sikitlah supaya adik-adik nampak dalam laptop Ustaz ni. Okey. Alhamdulillah. Okey. Perkongsian Ustaz yang terakhir iaitu imbuhan apitan me dan kan. Adik-adik yang berrahmati Allah Subhanahu Wa Taala boleh baca bersama dengan Ustaz. Okey. Yang pertama adik-adik lihat adalah bagaimana kita nak mengenal pasti. Setiap kalimah yang Ustaz berikan ini, contohkan ini, yang mana satu adalah imbuhan yang apa? Imbuhan apitan me dan kan yang ada kita lihat di sini. Okey, yang ada di sini adalah imbuhan yang kita dah belajar. Me dan kan. Imbuhan me dan kan. Okey, kita lihat yang pertama, melakukan. Melakukan. Okey. Imbuhan me dan kan di sini ada imbuhan dia yang asal adalah kataan asal dia adalah laku. Yang kedua, melibatkan. Melibatkan. Kata asal dia adalah libat. Yang ketiga, melukakan. Kata asal dia luka. Yang keempat, menyebabkan. Kata asal dia sebab, bukan nyebab. Kata asal dia adalah sebab, bukan nyebab. Yang terakhir, merapatkan. Kata asal dia adalah rapat. Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 contoh yang Ustaz berikan ini, imbuhan apitan me dan kan, berserta dengan kata asal dia iaitu laku, libat, luka, sebab dan juga rapat. Di sini adik-adik boleh buat dalam buku teks, di mana dalam buku teks ada contoh untuk adik-adik buat sebagai latihan pengukuhan, buku aktiviti sebagai latihan pengukuhan. Kemudian adik-adik boleh ambil soalan yang Ustaz bagi ni dalam dalam PowerPoint yang Ustaz tunjukkan adik-adik ni, boleh salin dalam buku tulis. Okey. Iaitu apa dia? Tolong tulis apakah kataan dia. Apakah perkataan dia? Perkataan kata asal dia. Contoh, melakukan. Apakah kalimah kata asal dia adalah laku. Laku. Ini contoh. Melibatkan apa? Melukakan apa? Menyebabkan apa? Merapatkan apa? Okey. Kalau adik-adik lihat daripada awal, adik-adik insya-Allah tak ada masalah. Adik-adik tak ada masalah untuk buat. Sama dah balik. Okey. Tulis kataan asal dia apa. Melakukan ni apa? Melakukan apa? Melakukan tadi Ustaz bagi contoh sekali lagi. Laku.
Laku. Okey. Ustaz padam sekali lagi. Takut ada yang kata Ustaz punya raw, apa Ustaz punya wow tu tak jadi. Okey, Ustaz buat tu lah. Ustaz pakai ni, pakai apa? Tulisan daripada komputer kan. Tu yang susah sikit ni. Tulisan garisan. Okey lah. Bolehlah. Laku. Libat apa? Melibatkan apa? Melukakan apa? Menyebabkan apa? Merapatkan apa? Cuba cari dan tulis dalam buku tulis sebagai latihan tambahan imbuhan apitan cawi. Okey, itu saja daripada Ustaz. Terima kasih banyak menonton video pembelajaran Ustaz Subjek Pendidikan Islam tahun 3 pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran maya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.